Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung siri kuliah kita dan berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan kefahaman dalam agama kita, insya-Allah. Dan sebagaimana yang kita maklum, selama ni apa yang kita kempen para jemaah sekalian, sama ada di PQDM dan juga di semua media sosial yang kita belaskan dan sebarkan kuliah kita, dan menjadi satu manhaj dalam majlis ilmu kita dan seluruhnya, sebenarnya setiap orang Islam, bahawa kita ni dalam hidup beragama kena mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan sekadar pada moto sahaja, akan tetapi mesti diterjemahkan dalam kehidupan kita. Yang paling utama ikut Nabi ni dalam soal akidah. Macam mana Nabi beriman, begitulah kita beriman. Apa yang Nabi bagi tahu kita tentang Allah, begitulah kita imani. Kerana Nabi SAW adalah contoh teladan untuk kita. Paling utama bab akidah. Bab akidah. Yang kedua, bab ibadah. Ibadat pun mencontohi Nabi. Semua bentuk amalan Nabi SAW adalah sunnah untuk kita ikuti. Termasuklah perkara yang wajib, buat mengikut sunnah. Perkara yang sunat, buat mengikut sunnah. Meninggalkan yang haram, mengikut sunnah. Meninggalkan yang makruh, mengikut sunnah. Yang ni kita buat apa yang Nabi buat, kita tinggalkan apa yang Nabi tinggal, itu termasuk sunnah dalam ibadah. Kemudian kita ada sunnah dalam akhlak. Kita juga ada sunnah dalam bab muamalah. Termasuklah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah budi pekerti Nabi, apa yang Nabi suka pakai dan Nabi suruh kita pakai. Baik, termasuk dalam sunnah yang selama ni kita duk bincangkan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ialah sunnah Nabi dalam memakai wangian. Dan inilah yang kita nak sambung pada hari ini setelah daripada perbincangan kita agak panjang pada minggu yang lalu tentang minyak wangi, tentang minyak wangi, yang bahawa Nabi SAW sunnah untuk pakai minyak wangi untuk wangi-wangian. Daripada hadisnya, Nabi SAW dijadikan cinta kepada 3 perkara, iaitu daripada dunia Nabi ni sayang, ada benda Nabi sayang daripada dunia, iaitulah wanita dan juga minyak wangi, serta dijadikan penyejuk hiburan Nabi, penyejuk mata atau hiburan Nabi adalah dalam solat. So Nabi SAW sangat suka haruman minyak wangi. Jadi kita pun disunnahkan untuk pakai minyak wangi. Dan Nabi paling suka adalah minyak wangi kasturi, misk. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita, berkaitan dengan beberapa keadaan yang lebih diutamakan apabila ataupun lebih diutamakan untuk memakai minyak wangi. Boleh kita sambung ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, keadaan-keadaan yang mana kita lebih ditekankan untuk pakai minyak wangi. Yang pertama, hari Jumaat. Hari Jumaat, di mana Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumaat wajib atas setiap orang yang sudah baligh. Hendaklah dia juga menggosok gigi, bersiwak dan mengenakan minyak wangi kalau ada. Okey. Jadi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh pakai minyak wangi pada hari Jumaat. Dalam Sahih Muslim, dalam riwayat yang lain, dan mengenakan parfum, yang ini minyak wangi, yang ia mampu. Yang ini dia ada, yang ini ia mampu. Okey. Dalam lafaz Imam Muslim juga, walaupun dengan parfum milik isterinya. Wangi yang perempuan pun pakailah, tak ada masalah. Kalau dia tak ada, pasal apa? Sebab lelaki nak pergi solat Jumaat. Dalam kedua lafaz ini terdapat tambahan penegasan atas kesunahan memakai minyak wangi pada hari Jumaat. Di kalangan para ulama juga ada yang mensunahkan mengenakan parfum untuk 2 hari raya, dikiaskan dengan hari Jumaat. Adapun dari sisi dalil, aku tidak mengetahui ada dalil khusus yang sahih berkaitan dengan hal ini, wallahu taala alam. Akan tetapi hal ini tentu saja termasuk bahagian dari tajammul yang dianjurkan pada hari raya. Jadi tajammul ni pakai baju cantik, berdandan, termasuklah dia minyak wangi. So di sini ada pada hari Jumaat, hadis yang jelas, ada, dan juga pada 2 hari raya sebahagian ulama mengambil hukum qiyas. Diqiyaskan hari Jumaat tu perkumpulan hari raya setiap minggu, maka disunatkan juga untuk makan hari raya untuk tahunan. Yang kedua, wanita suci saat wanita suci dari haid. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi setelah masa haidnya. Beliau menyuruhnya untuk mandi dan baginda bersabda, ambillah kain dari misk dan bersucilah dengannya. Wanita tu tanya, macam mana aku bersuci? Wanita kata, bersucilah dengannya. Wanita tu tanya, macam mana? Dia kata, subhanallah, bersucilah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun tarik dia. Aku tarik perempuan ni. Dia tanya Nabi soalan, nak cuci macam mana? Nabi malu nak jawab. Akhir sekali Nabi, Aisyah kata, bekah Nabi kata maksud tu, Nabi letak kasturi di kain tu, letak lepas tu sapu tempat bekas darah tu. Mana bekas darah tu kat mana? Dekat tempat keluar darah dia tu lah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini menunjukkan kesunahan mengenakan minyak wangi bagi wanita haid. Begitu juga wanita yang mengalami masa nifas, iaitu setelah ia suci, dengan cara membersihkan bekas-bekas darah pada tubuhnya menggunakan wangi-wangian. Tidak hanya bahagian kemaluan sahaja, sebagaimana hal ini dikatakan oleh para ulama. Jadi bukan sekadar pada kemaluan, malah kerana hadis dibolehkan untuk pakai tubuh juga. Okey. Kerana lafaz hadis menunjukkan membersihkan bekas darah di bahagian mana sahaja. Yang terbaik ia menggunakan misk, iaitulah kasturi untuk melakukannya. Okey. Faedah ni faedah daripada hadis ni lah. Dari hadis tadi, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, bersucilah, dapat diambil faedah tentang disyariatkan tasbih ketika merasa hairan. Ucapan subhanallah dapat digunakan untuk ketika merasa takjub atau pengingkaran. Jadi Nabi SAW, jika beliau merasa takjub kepada sesuatu, baginda mengucapkan subhanallah. Jadi kalau kita takjub sesuatu, kita kata subhanallah. Ataupun masya Allah. Atau mengingkari sesuatu, maka kata, budak ni subhanallah. Boleh kata gitu juga. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda kepada Abu Hurairah ketika ia junub dan tidak suka untuk duduk bersama Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, subhanallah, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Jadi perkataan subhanallah ni Nabi juga ucapkan waktu Abu Hurairah waktu Nabi takjub kepada jawapan dia.
dan mengingkari perkara itu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tatkala dua orang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda sedang bersama seorang wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka berdua, "Tenanglah kalian berdua, sesungguhnya dia adalah Safiyah binti Huyai." Lalu mereka dua kata, "Subhanallah ya Rasulullah." Jadi mengingkari tanggapan yang selama ni dia, Nabi jalan dengan perempuan mana tu? Ada timbul benda tu. Jadi Nabi pun kata, tenang, dia adalah Safiyah. Ini bini aku ni. Nabi jawab, ni isteri aku berjalan dengan isteri aku. Bahasa dia bertutup kan. Isteri Nabi orang tak kenal lah tutup tu. Jadi bila orang ada sangkaan yang macam meragukan, Nabi kata cepat-cepat, dia tenang, inilah isteri aku Safiyah. Jadi dua orang tu bila dia sebut gitu, dia kata subhanallah, mengingkari tanggapan dia sebelumnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, begitu juga bertakbir digunakan saat masa takjub boleh juga pas takbir. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mentalak isterimu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jadi Umar kata, Allahu akbar. Sebagai rasa takjub, terima kasih, syukur. Nak sebutnya Allahu akbar. Jadi asalnya tersebar khabar angin Nabi ni menceraikan isterinya. Jadi termasuk daripada isteri Nabi adalah anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ni dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi ceraikan isteri-isterinya, termasuklah anak dia Hafsah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak, aku tak cerai, Umar dengan rasa gembira dan takjubnya dia berkata, Allahu akbar. Maknanya mujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak talak. Dalam riwayat Tirmizi dan dia mensahihkannya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Zatu anwat ni para jemaah yang dirahmati Allah, ni zatu anwat ni adalah satu pokok besar. Orang jahiliyah dulu dia ada pokok besar. Dekat pokok besar ni dia digantung pedang, tali, ikat, doa ikat dekat tali. Jadi lebih kurang pokok keramat lah. Pokok keramat. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ni, terutama yang baru masuk Islam, dia berjalan dengan sahabat ni. Lah tak silapnya selepas daripada pembukaan kota Mekah, dia balik, dia lalu dekat tempat orang musyrikin gantung pedang, ikat, buat hajat kat pokok keramat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lalu, sahabat-sahabat tengok, sahabat pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa, Rasulullah, buatlah satu pokok keramat kat kita sebagaimana dia orang pun ada pokok keramat. Jadi kerana amalan jahiliyah tu masih sebati dengan jiwa sebahagian sahabat yang baru masuk Islam. Jadi Nabi pun bila dengar macam tu, Nabi kata, Allahu akbar. Sunnah ia adalah kebiasaan. Okey, jadi Nabi takjub benda tu, Allahu akbar. Takjub dan ingkar. Benda tu nak tunjuk bahawa bahasa kita Allahu akbar, bahasa kita lah. Allahu akbar. Memang dah jadi kebiasaan puak-puak kita ni. Akhirnya Nabi mengingkari. Nabi kata, kamu ni kata seperti mana Nabi pengikut Bani Israel kata kepada Nabi Musa, waktu mereka ada berhala, dia suruh buat berhala juga untuk mereka. Tu yang buat anak lembu apa semua tu. Akhir sekali ni Nabi Musa mengingkari perbuatan mereka. Jadi takbir dan tasbih, takbir ni Allahu akbar, tasbih subhanallah, disunnahkan ketika merasa takjub atau hairan. Namun di antara para ulama ada yang memakruhkan untuk bertakbir masa hairan. Ini pendapat yang lemah. Al-Imamul Bukhari telah membuat bab dalam sahihnya, bab takbir dan tasbih saat merasa takjub. Begitu juga Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Jadi faedah daripada hadis yang sapu minyak wangi kepada wanita yang haid ni ialah Nabi kata subhanallah. Bila orang tanya Nabi soalan, nak sapu kat mana? Nabi nak jawab, malu. 3 kali dia tanya. Akhir sekali dia kata subhanallah. Nabi mengingkari dia. Dan Nabi hairan dengan sifat dia yang bertanya begitu.
So dalam kita saat kita hairan, kita boleh kata subhanallah, begitu juga kita boleh kata Allahu akbar. Okey. Kalau kita kagum dengan sesuatu, kita kata Masya Allah, Tabarakallah, boleh juga. Okay? Dan ni benda-benda macam ni kita kena biasa. Sebab kadang-kadang muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, orang kita ni kalimah dia menunjukkan dia tak kembalikan kepada Tuhan. Benda ni, bila kita tak kagum sesuatu, kita kembalikan kepada Allah. Bahawa yang takjubkan kita, yang menakjubkan ini adalah salah satu daripada makhluk Allah. Salah satu daripada ciptaan Allah, salah satu dalam kekuasaan Allah. Jadi kita kata subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sebaliknya orang kita dia je, wow, wow, hebat, besar gila, hebat gila, cantik gila. Astaghfirullahalazim. Janganlah kata macam tu. Sebaliknya, kita ubahlah tabiat ni, terutamanya orang-orang muda. Orang muda ni, Allahu Akbar, bahasa dia kurang, kita panggil kurang sesuai lah. Dari sudut akidah dan juga adab tata susila. Kalau dia kata, wow, hebatnya, pun kita kata belum sempurna lagi tahap seperti mana yang Islam ajar. Apatah lagi kalau dia kata, wih, dahsyat weh, dahsyat gila, bapak weh. Itu semua ayat-ayat orang muda yang kalau kita kata, alangkah baiknya kalau boleh ubah kepada sesuatu yang mendatangkan pahala untuk kita, yang menjadi satu sunnah melalui atau yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi setiap kali kita tengok benda yang mengagumkan, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Ataupun kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, hebatnya dia, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, cantiknya dia, cantiknya pemandangan ni, Masya Allah, Subhanallah. Kita kata macam tu. Ini adalah satu perkara yang disunnahkan. Okay? Ini faedah daripada hadis tu. Baik, kembali kepada topik pakai minyak wangi. Setelah daripada hari Jumaat, kemudian suci daripada haid, mana lagi? Iaitulah sebelum berihram. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berihram untuk ihramnya dan saat baginda tahallul sebelum tawaf di Baitillah. Okey. Saat baginda tahallul. Jadi sebelum ihram, Nabi pakai minyak wangi. Sunat kita pakai minyak wangi sebelum ihram. Tapi ingat, kalau kita masuk dalam kursus haji dan umrah, pakai minyak wangi sebelum ihram ni kena pakai dekat tubuh, jangan pakai dekat kain. Pakai dekat tubuh, pakai dekat tubuh supaya dia melekat dekat tubuh. Kerana waktu ihram, kalau kita ni berpisah dengan minyak wangi kita, kemudian kita pakai balik, dia dah jadi memakai wangian baru. Kalau kita melekat dekat tubuh, tak. Contohnya kita pakai minyak wangi dekat badan kita, lepas tu kita pakai ihram. Bila kita masuk tandas, kita buka ihram, kita sangkut dekat pintu ataupun sak penyangkut. Lepas tu kita tunaikan hajat. Lepas daripada tu kita pakai balik. Minyak wangi tadi kita pakai kat mana? Kat tubuh kita. Dia tak pernah berpisah, dia berpisah kain. Tapi kalau kain tu kita pakai minyak wangi dekat kain, waktu kita pakai tu okeylah. Masuklah niat ihram. Sampai tengah jalan masuk tandas, kita pun buka kain ihram, sangkut dekat pintu. Kita buang air. Ihram dah berpisah dengan kita. Minyak wangi kat mana? Minyak wangi dekat kain ihram. Lepas pada tu kita pakai balik. Masa tu dikira pakai minyak wangi. Sebab tu hikmat dia ialah bila kita nak pakai minyak wangi sebelum ihram, pakai dekat tubuh. Kalau kata Ustaz dia dorat, okey, tak ada masalah. Ustaz pakai minyak wangi dekat tubuh, spray, tak ada masalah. Calit, tak ada masalah. Tapi biar di tubuh lah, jangan dekat kain. Kalaupun dia terkena kain tu, tak apa sebab kain tu kena sikit kan. Lepas tu, kita minyak wangi dah ada kat tubuh kita ni. Kita pakai balik tu tidak dipanggil memakai minyak wangi. Baik. Dan sunnah sebelum melakukan tawaf ifadah bagi orang yang tahallul pertama. Bila dah tahallul pertama ni, boleh pakai minyak wangi kan. Tahallul ni dengan dia melontar 3 jumrah, kemudian menyembelih korban. Melontar 3 jumrah, menyembelih korban. Kemudian cukur dan 3 perkara. Melontar, tawaf ifadah, cukur. Dia boleh melontar, cukur, tawaf. Dia boleh tawaf, cukur, melontar, boleh. Jadi saat dia
buat 2 daripada 3, dia dapat tahallul awal. Bila dia buat ketiga-tiga, dia complete tahallul sani. Jadi tahallul awal ni dia boleh pakai minyak wangi. Disunatkan bila orang tahallul awal, pakailah minyak wangi sebelum dia tawaf, kalau dia pergi tawaf. Okey. Yang keempat, memberikan wangi-wangian kepada mayat. Bila orang mati, kita pakaikan minyak wangi kepada orang mati, juga sunnah. Okay. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami sedang memandikan anak perempuannya. Baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, basuhlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian rasa perlu untuk itu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah basuhan yang terakhir dengan kafur atau dicampuri kafur. Jika telah selesai, kalian beritahulah aku. Taat kami telah selesai, kami bagi tahu di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberikan penutup badannya, dan Nabi bersabda, balutlah ia dengannya, kafur adalah campuran wangi-wangian. Jadi sebahagian ulama, sebagaimana telah lalu dari perkataan Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah, memasukkan dalam kesunahan mengenakan wangi-wangian untuk isteri dan juga suami, kerana hal itu termasuk hal bergaul dengan cara yang baik. Begitu pula, saat menghadiri kumpul-kumpulan seperti majlis ilmu, 2 hari raya dan yang sepertinya, dikiaskan kepada hari Jumaat. Lalu telah lalu perbahasan dan beberapa keadaan terdapat padanya dalil berkaitan dengan hal ini, wallahu taala alam. Jadi termasuklah juga untuk suami isteri bila nak bersama pakai minyak wangi, termasuk juga bila nak pergi majlis ilmu minyak wangi, 2 hari raya masuk minyak wangi. Dikecualikan dalam hal mengenakan wangi-wangian orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik lelaki ataupun wanita. Orang yang sedang melakukan umrah dan haji, setelah ia memasuki ibadahnya, tidak boleh menggunakan minyak wangi, sampai pun jika dia meninggal dunia dalam keadaan ihram pun tak boleh. Kalau dia meninggal, masa tu mayat tidak dikenakan minyak wangi lah. Sebab orang yang ihram mati dikafankan secara ihram. Di hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang terinjak untanya, dia jatuh unta, kena pijak ke unta, mati dalam keadaan ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan kalian kenakan padanya wangi-wangian. Begitu juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muhrim yang memakai pakaian. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan pakai pakaian yang dikenakan padanya za'faran dan juga wars. Dan keduanya adalah sejenis wangi-wangian yang mereka gunakan. Baik, khusus untuk wanita. Ni perkara untuk wanita. Wanita ni ada beza tak dengan lelaki dalam bab pakai wangi-wangian? Jawapannya ada. Wanita ni dilarang untuk mengenakan minyak wangi dalam 2 keadaan. Yang pertama, jika dia berkabung atas suaminya, dia tidak boleh mengenakan wangi-wangian selama 4 bulan 10 hari. Waktu dalam iddah mati, tak boleh pakai minyak wangi. Dalilnya hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang untuk berkabung atas mayat lebih dari 3 hari kecuali atas suami. 4 bulan 10 hari. Ni 40 bulan pula dah. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kami tidak memakai celak, tidak mengenakan wangi-wangian dan tidak memakai baju yang dicelup. Diberikan keringanan untuk seorang wanita saat dia suci jika salah seorang di antara kami mandi setelah masa haid menggunakan sedikit dari qus dan juga azfar, ialah bersejenis bakhur, iaitulah dupa yang mengenakan asap harum. Kalau wanita selepas daripada suci haid tu dia nak pakai sikit tak apa, tapi dia tidak keluar rumah lah sebab dalam keadaan iddah mati suami. Yang kedua, wanita dilarang juga pakai minyak wangi kalau dia masih hidup, dia ke ada suami ke tak ada suami ke, dia ni akan melewati tempat ada padanya lelaki asing. Tak boleh pakai minyak wangi kalau ada nak pergi tempat lelaki yang asing, bukan mahram. Ia diharamkan mengenakan wangi-wangian dalam keadaan itu. Dalilnya dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wanita mana saja yang mengenakan perfume minyak wangi, kemudian dia melewati satu kaum, yakni kaum lelaki, agar mereka mencium baunya, maka wanita itu telah berzina. Hadis Zainab isteri Abdullah, dari hadis Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia tidak mengenakan wangi-wangian. Wanita nak pergi masjid pun tidak disunnahkan. Okey, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wanita mana saja yang mengenakan bakhur, maka hendaklah dia tidak mendatangi salat Isyak bersama dengan kami. Okey, disunnahkan memulai dengan bahagian kanan ketika menyisir rambut. Ni bab seterusnya. Sunnah yang tidak ada kaitan dengan tidak ada kaitan dengan masa dia. Okey, faedah ni. Cerita bab rambut, okey. Okey, ada sikit lagi berkaitan dengan rambut ni. Saya tengok balik pasal ni dah masuk ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, disunnahkan lepas daripada tu. Ni bab sunat lain ni, sunat ni. Waktu kita nak sikat rambut, sikat belah kanan dulu, sunat juga. Ni sunat bab lain pula ni. Maksudnya ketika menyisir rambut disunnahkan menyisir sebelah kanan kemudian kiri. Dalilnya Nabi SAW memang suka belah kanan dalam pakai selipar, sikat rambut, bersuci dan seluruh urusannya. Okay, telah lalu penjelasan bahawa mendahulukan bahagian kanan dalam anggota wuduk termasuk sunnah. Jadi begitu juga mandi bahagian kanan dulu, baru kiri. Pakai selipar, kanan dulu, baru kiri. Termasuklah juga menyisir rambut, pakai yang sisir belah kanan dulu, baru kiri. Okey, ini berdasarkan hadis yang Nabi SAW suka sebelah kanan. Baik. Ini menunjukkan, sini muslimin dan muslimat, ini menunjukkan baginda sangat menjaga sunnah memulai sesuatu dengan bahagian kanan. Namun dikhususkan dalam urusan-urusan termasuk takrim, seperti urusan yang 3 disebutkan atas, memakai selipar, sisir dan bersuci. Okay. Namun dikhususkan. Juga dalam urusan lain seperti disebut dalam hadis, masuk masjid, cukur rambut, makan minum, hal-hal baik yang lain kena belah kanan dulu. Ini sunnah secara umum, tak melibatkan masa. Adapun masuk benda kotor, istinja, buka selipar, masuk bilik air, ada yang kiri dulu. Benda-benda tak elok, belah kiri dulu. Benda baik, belah kanan dulu. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Imam Nawawi rahimahullah. Sebagaimana kata Syekhul Islam, bahagian kanan lebih berhak untuk didahulukan dalam urusan yang baik. Jadi kalau kita nak buat baik, benda-benda urusan baik, dahulukan yang belah kanan. Termasuklah mandi, wuduk dan seumpama dengannya. Dan lebih berhak untuk diakhirkan bahagian kanan ni dalam urusan-urusan yang kotor atau tempat yang kotor. Dengan demikian, memulai sesuatu di antara kanan dan kiri ni, termasuk sunnah ni, mendahulukan benda kanan ni, termasuk sunnah dalam 3 keadaan. Pertama, dalam urusan yang baik atau terhormat. Maka, belah kanan dulu. Kaki atau kanan, makan, kanan dulu. Minum, kanan dulu. Pakai baju, masuk kanan dulu. Wuduk, kanan dulu. Mandi, kanan dulu. Pakai selipar, kanan dulu. Sisir rambut, sikat rambut, kanan dulu. Cukur rambut pun, gunting rambut, kanan dulu. Dan seumpama dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam urusan yang tidak terhormat ataupun kotor, maka disunahkan kaki atau tangan kiri. Masuk bilik air, kiri. Keluar masjid, kiri. Istinja, tangan kiri. Buka selipar, kiri. Meludah, belah kiri. Dan lainnya. Dalilnya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, muttafaq alaih, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang dari antara kalian memekang kemaluannya dengan tangan kanan. Pegang kemaluan pun Nabi suruh pegang tangan kiri. Janganlah dia bersihkan, dia istinja pun jangan dengan tangan kanan. Okey. Yang ketiga,
di antara dua keadaan asal. Nak kata baik pun tidak, biasa-biasa. Guru pun tidak, maka tidak jelas apakah termasuk urusan terhormat atau bukan. Maka sesuai dengan asal. Kalau tak tahu ni kira asal dia, guna belah kanan juga. Kerana Nabi SAW menyukai yang kanan. Okey, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadis Aisyah yang telah radhiyallahu anha yang telah lalu, ini kaedah yang terus berlangsung dalam syariat, dalam urusan yang terhormat dan mulia, seperti pakai baju, pakai seluar, pakai kasut, masuk masjid, bersiwak, pakai celak, potong kuku, cukur misai, sisir rambut, cabut bulu ketiak, cukur rambut, mengucap salam dalam solat, membasuh anggota tubuh ketika bersuci, keluar tandas, makan, berjabat tangan, sentuh hajar aswad dan lain-lain dalam satu makna tayammun dipanggil. Dia memulai dengan yang kanan. Adapun dalam urusan yang terbalik daripada itu, masuk bilik air, keluar masjid, terbalik daripada yang tadi, keluar ingus, istinja, buka baju, buka seluar, buka selipar, buka stokin, disunnahkan kiri dulu. Kerana semua itu kerana kemuliaan sebelah kanan, dan sepakat para ulama bahawa memulai bahagian kanan atas bahagian kiri atau dari tangan atau kaki dalam berwuduk adalah sunnah. Jika tidak dilakukan sah, tapi hilanglah keutamaannya. Baik, adapun cukur rambut disunnahkan kanan dulu, kemudian kiri. Ni ramai orang tak tahu. Jadi kalau kita pergi kedai rambut, nak ambil sunat, cakap kat tukang gunting rambut tu, boleh tak potong belah kanan dulu? Pasal apa? Kita sebab baca dalam hadis Nabi, atau dalam sunnah ni, Nabi suka mendahulukan yang belah kanan. Jadi kita tengok Nabi SAW waktu dia buat haji, dia buat nak cukur kepala di Mina, Nabi suruh cukur tu, Nabi tunjuk belah kanan dulu. Jadi ini sunnah yang jarang kita panggil bagi penegasan lah. Okey. Di antara sunnah dalam bab pakaian dan tindakan ini ialah sunnah yang umum, iaitulah tak boleh menyerupai lelaki atau lelaki menyerupai wanita, tak boleh juga menyerupai orang kafir dalam pakaian dan sepertinya, kemudian sombong dalam pakaian, isbal, kemudian pakai tutup aurat, tak tutup aurat, memakai emas dan sutra bagi lelaki. Ini semua sunnah-sunnah yang umum lah. Cukur janggut sampai habis, memanjangkan misai. Misai ni sepatut kena potong. Orang kita terbalik. Baru ni saya pergi tengok janggut licin, misai panjang sampai tutup bibir bawah. Ini kata ni bukan sunnah, menyelisih sunnah. Nabi suruh panjangkan janggut, pendekkan misai. Wanita memperlihatkan bentuk tubuh, mencabut bulu kening, tak boleh. Tatu, kikir gigi, sambung rambut, ni semua benda-benda yang di dalam bab pakaian ni tidak disunnahkan lah. Okay? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu termasuk sunnah-sunnah yang tidak berwaktu dalam bab pakaian, minyak wangi dan seumpama dengannya. Jadi setelah daripada itu kita ada bab sunnah-sunnah dalam bersin dan menguap. Ada juga tak waktu, tapi dia khusus bab bersin dan menguap. Cumanya hari ni kita berhenti awal sikit lah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis kita bab tu, kita berhenti awal sikit malah pada pagi ni, sebab saya kemudian ada sedikit urusan pada pagi ni insya-Allah. So itulah, kita berhenti setakat ni dulu. Hari ni 5 kan. Siri ke berapa dah ni? 24. Okey. Jadi sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ni kita sempatlah ambil beberapa sunnah yang mungkin kita dah maklum, tapi saya katakan sekali lagi bahawa biarlah dia menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita untuk mengamalkan apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk kita sama-sama berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan menjadi para pejuang, duta-duta yang menyampaikan sunnah ini kepada masyarakat di sekeliling kita,
dan semoga Allah Ta'ala menghadirkan kita dan membangkitkan kita bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana, dan berada dengan baginda saat baginda membawa umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu taala alam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.